الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. وبعد. Saya muliakan lagi, saya kasihi ayahanda Penerusi Majlis, ayahanda Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmah, Ibu, Ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin, para santri, para guru, para asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di Masjid Ar-Rahmah, Kampung Limbung. Saya tak pernah masuk dalam ni belakang. Ni kita maaf. Kita masuk tadi kata dalam lagi orang kampung, ada kampung lagi kan? Ada lagi kampung lagi? Ada lagi ya? Tapi qaryah masjid ni. Masjid sini. Jadi alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita berkumpul. Saya ni tak nak pandai ceramah. Jadi malam ni kita baca kitab boleh kan? Baca kitab sikit. Kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-38. InsyaAllah malam ni kita ambil manfaat sama-sama dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab beliau Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-38 ini bicara berkenaan dengan mahabbatullahi li awliyaihi wa bayan tariqil wilayah. Kecintaan Allah kepada para walinya dan penerangan berkenaan dengan jalan-jalan kewalian. Wa bi sanadina al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa minhu qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abi Hurairah adalah merupakan sahabat Nabi yang agung, dan beliau telah masuk Islam pada tahun yang ke-8 Hijriah, dan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hafalan yang kuat, karena beliau datang mengadu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau selalu mendengar ucapan Nabi tapi tak ingat. Kata dia ingin beliau untuk menghafal kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk diberikan kain selempang yang dipakaikan oleh beliau. Dihamparkan kain tersebut dan lalu diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan mengambil sesuatu daripada atas. Dia dibuat macam ni. Nabi letak dalam kain. Dibuat, letak. Kemudian Nabi ambil, kemudian Nabi letak. Lalu Nabi ambil kain tadi dan ditekapkan pada dada Sayyidina Abi Hurairah. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, mulai pada saat itu tidak ada satu pun ucapan Nabi yang dikeluarkan dari mulut Nabi melainkan diingat oleh aku satu persatu. Ingat tu, tak lupa langsung. Ini barakahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil apa, jangan tanya, tak ambil apa. Nabi ambil hikmah, Nabi ambil ilmu, dan seumpamanya tadi diletakkan di dadanya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abi Hurairah, nama beliau Abdurrahman ibnu Sakhr. Ada 40 pandangan ulama tentang nama beliau. 40 pandangan.
Dan yang kuat disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, nama beliau Abdul Rahman Ibnu Sakh. Jadi beliau digelar dengan Abu Hurairah karena pada satu hari beliau mengambil seekor kucing dan yang ditemuinya di tengah jalan, dibawanya ke majlis Nabi SAW, diletakkan di dalam baju, dalam lengan baju. Lalu Nabi SAW melihat kucing tadi bergerak-gerak dalam bajunya, lalu ditanya, apa dia benda tu dalam baju kamu? Maka sana Abu Hurairah pun beritahu, kata, anak kucing. Maka Nabi pun sebut, ya Aba Hir, wahai bapa kepada anak kucing. Jadi ini maksud kata Nabi dengan ucapan tadi, memberikan kepada kita kefahaman bahawa boleh untuk kita menggelarkan seseorang dengan gelaran dengan syarat gelaran tadi tidak menyakitkan orang tersebut, tidak menyakitkan dia dan juga tidak menyebabkan berlaku kehinaan kepada orang. Tamam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, ini hadis kursi. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yaitu man adali waliyan disebut oleh Sayyidi Syekh Muhammad Al-Jurdani radhiyallahu anhu dalam syarahan beliau, man ittaqadahu aduwan, yaitu siapa yang mengambil para waliku sebagai musuhnya. Jadi siapa yang bermusuh dengan wali. Dalam riwayat yang lain disebut man ahana li waliyan ay ja'alahu muhanan, siapa yang menghina wali, yaitu menjadikan para waliku ini terhina. Dengan cara bagaimana dihina para wali? Bi an adahu wa aghdabahu bil qawli awil fi'li, sama ada dia memarahi wali tersebut dengan ucapannya ataupun dibuat dengan perbuatannya menyakitkan wali tersebut. Tamam. Dalam riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal disebut man azalla li waliyan, yaitu siapa yang memperkecilkan wali. Dalam riwayat yang lain, man adza li waliyan faqad istahalla maharimi, sesiapa yang menyakitkan waliku maka dia telah menghalalkan yang haram. Itu menyakitkan wali sebenarnya perkara yang haram. Siapa yang menyakitkan wali telah bermaksud dia menghalalkan yang haram. Dan perkataan li dalam hadis man adali waliyan, li tadi sebenarnya adalah sifah kepada wali. Ikatnya Nabi nak sebut man ada waliyan li, tapi didahulukan di depan li tadi lil ikhtisas, untuk menunjukkan bahawa adanya pengkhususan yang tertentu, yaitu Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa ini waliku, ini waliku, bukan wali orang lain. Itu maksud ikhtisas. Jadi siapa yang menentang waliku, kata Nabi SAW, memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi. Sebelum baca yang tu, sebelum syarah faqad adzantuhu bil harbi, tahu dulu apa makna wali. Al-waliyu, kata al-imam, huwa al-arifu bima yajibu lillahi wa ma yajuzu wa ma yastahilu. Wali ini maknanya adalah al-arif, yang kenal dengan yang wajib bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Al-muwadhibu 'ala ta'ati, yang berterusan dengan melakukan taat. Al-mujtanibu lil ma'asi, dan yang menjauhkan daripada maksiat. Al-mu'ridu 'anit tawaghuli fil ladzatil mubahati, dan menjauhkan diri daripada tenggelam dengan kelazatan yang mubah, yang harus. Atau yang harus pun diambil dengan hanya sekadar ikhtisar, dengan makna sedikit sahaja, ataupun yang diperlukan sahaja oleh para wali Allah Ta'ala. Seperti at-tawassu' fi ladzizil ma'akil wal masyarib wal malabisi daiman. Apa dia benda yang harus? Makan, cari yang sedap-sedap saja. Baju, cari yang mahal-mahal saja. Minum, nak yang sedap-sedap saja. Tak, wali diambil sikit saja. Maksudnya tidaklah berlebihan dalam
perkara tersebut. Fala yakunul waliyyu illa aliman, dan tidaklah menjadi seorang tu wali melainkan dia alim. Kalau dia wali, dia mesti dia alim. Tak ada wali jahil. Nah, itu disebutkan mattaqadallahu min waliyin jahilin. Allah tidak akan mengambil walinya di kalangan yang jahil. Walau ittaqadahu la'allamah. Kalau Allah ambil juga wali yang jahil, Allah akan alimkan dia. Maksud tetap akan jadi alim selepas itu. Jadi tak ada wali yang jahil. Wala yakunu illa amilan bi'ilmih, dan wali juga tidaklah melainkan dia beramal dengan ilmu. Jadi kita tengoklah dia makna wali yang arif, berarti disebut arif billah. Para wali disebut arif billah, yakni yang mengenal dengan Allah. Mengenal Allah tu macam mana maksudnya? Yang harus bagi Allah, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Jadi kita tahu mengaji tauhid. Jadi kita semua wali, kita pun mengaji juga. Masjid mengajak kita Faridatul Faraid contohnya, baca Baqarah Amani, baca kitab Jawharatul Tauhid. Jadi kita pun mengaji, kita kata kita pun untuk wali, kita pun mengaji juga bab tu. Ya, boleh jadi kerana dalam satu lagi ta'rifan, man adali waliyan ay mu'minan. Siapa yang bermusuh dengan waliku dengan makna mukmin. Jadi siapa yang bermusuh dengan orang mukmin, faqad adantuhu bil harb. Maksudnya wali ini ada dua. Ada wali am, ada wali khas. Waliun am kullu mukmin. Setiap mukmin, setiap muslim adalah waliyun lillahi ta'ala, wali Allah ta'ala secara umum. Manakala wali yang dibincangkan dalam ni waliun khas, wali khas, yang dia ada sedikit ataupun tambahan sifat yang tidak ada pada orang lain. Jadi dia ni macam piramid, yang kalau kata kita tengok binaan piramid sampai ke atas dia punya hujung dia tajam macam tu, dia bawah dia luas. Macam tu kita ni bahagian bawah kali tu ramai. Kan dia punya tapak dia besar. Dia makin naik makin sikit, makin naik lagi makin sikit, makin naik lagi makin sikit, sampai hujung sekali seorang je boleh duduk atas. Yang ni yang disebut dalam peringkat para wali, yang duduk atas kali ni dipanggil Qutubul Aqtab. Dipanggil Qutub Al-Aqtab, ketua para wali. Seorang saja. Dan boleh jadi seorang tadi fi lahzah, dalam satu detik saja dia jadi wali, kemudian dia turun balik, naik orang lain pula pada waktu itu. Boleh jadi. Kata Allah. Baik. Yang tu bincangan yang akan datang. Jadi ada dua makna, waliyun am, waliyun qas. Jadi di sini adakah arif billah wali yang dimaksudkan dalam perbahasan kita malam ni wali qas? Dia tahu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, sama macam kita tahu. Ya, dia tahu kata Allah Ta'ala wajibul wujud. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang disebut sifat 20. Kita mengaji. Tapi dia tak sama kefahaman dan amal dia terhadap sifat tersebut. Kita tahu Allah Ta'ala bersifat dengan qudrah. Tapi bila mana kita faham dengan qudrah tadi, maknanya Allah Subhanahu wa taala bertaalluk qudrah Allah Taala tadi dengan perkara yang mungkinan. Dan Allah Taala boleh untuk menjadikan apa sahaja perkara yang mungkinan maknanya. Dan Allah berkehendak dengan segala perkara yang mungkinan. Iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji bab tu. Tapi bila mana datangnya suatu masalah dalam kehidupan kita, terlupa kita dengan kudrahnya Allah. Kita teringat pula dengan kudrahnya orang lain. Kita rasa ada orang lain ada kuasa lebih daripada Allah Ta'ala. Dan bila kita tak ada duit, kita akan rasa waktu tu teruklah hidup kita waktu tu. Kerana kita ada rasa duit juga ada kesan sikit dalam hidup kita. Ajib. Jadi macam mana kita dengan para wali Allah Ta'ala? Sama kita, dia mengaji, dia pun tahu tentang sifat kudrah Allah Ta'ala. Kita pun tahu sifat kudrah Allah Ta'ala. Sama kita dengan amalan? Tak sama. Karena mereka beramal terus dengan perkara yang sifat kudrah tadi menjadi darah dagingnya mereka. Jadi ta'alluq dalam hati mereka dengan sifat tersebut menyebabkan mereka tidak memandang sesuatu yang lain memberikan kesan seperti mana kita juga pandang dengan perkara tersebut pada sudut akidah kita. Tapi tetap juga dalam sudut hati kita ni
kita akan jadi sedikit takut lagi dengan sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita diuji. Jadi tak sama lah kita kalau duduk depan harimau dengan para wali duduk depan harimau. Kalau duduk depan harimau, kita duduk depan harimau, kita akan cari alasan, kita tahu cari pasal apa, lari lah. Tak, kalau Tok Wali kata tak. Kalau kata berkumpul seluruh makhluk pun untuk buat jahat kepada kamu, maka tak akan mampu mereka melakukan kejahatan kepada kamu illa ma kataballahu lahu, ma kataballahu lak. Di mana yang telah dicatatkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuznya akan terkena kepada kamu dengan sesuatu perkara tersebut. Tapi kalau tak dicatat oleh Allah kena dengan kita, tak kena kita kata. Sebab tu itu beza kita dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mana kita diuji, kita akan melihat bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kedudukan Allah di sisi kita. Dan sebab itu disebut oleh Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Lau nazartum ila rajulin u'tiya min al-karamati hatta tarabba'a fil hawa' فلا تقتدوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة." Kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini syarat wali lagi. Kita tahu wali-wali mesti tahu yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, melakukan yang taat, meninggalkan maksiat. Juga tidak tenggelam dengan perkara yang mubah dalam dunia. Seperti mana perkara mubah apa dia? Menyibukkan diri dengan makanan yang lazat sahaja, menyibukkan diri dengan makanan pakaian yang cantik-cantik sahaja, menyibukkan diri dengan minuman-minuman yang sedap sahaja. Ini misal kepada asasi perkara yang kita perlu dalam kehidupan kita. Faham? Jadi tidak mereka tenggelam dengan dunia. Walau benda itu harus, tak tenggelam mereka. Maksud tak tenggelam ni kita faham tu, tak tenggelam bila mana mereka mendapatkan dunia, dunia tidak akan mampu saitarah, menguasai mereka. Dunia hanya di hujung jari. Jadi kalau Tok Wali ini rumah dia besar sekalipun, tidak di hati dia. Kalau kereta dia besar sekalipun, tidak di hati dia. Kalau pakaian dia cantik pun, tidak di hati dia. Ini wali Allah Ta'ala. Kan wali mesti dengan syarat baju dia mesti koyak dekat ketiak. Kalau wali mesti kain pelekat koyak. Jubah pula mesti rabik sebelah, baru dikira Tok Wali. Dia kata kalau jubah comel segak bukan wali ni, wali dia kena sengit sebelah, begitu. Dah. Kalaupun dapat dengan kebaikan dan keindahan dunia sekalipun, tetap dia tidak akan terpengaruh dengan dunia tadi. Semua di tangan dia. Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Ali Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, Imam Asy-Syadzili sahib kepada tariqah Syadziliyah, Sayyidul Muhaqqiqin fi zamanih. Ini ketua para ulama muhaqqiqin pada zaman beliau. Kudanya mahal, bajunya cantik sekali. Kuda dia kuda putih. Kuda putih ni mahal ni saya pernah tengok, bukan kuda putih, kuda hitam saja, hak cantik daripada Arab. Ayak mani dia saja harga sampai puluhan ribu dolar. Beli ayak mani dia setitik untuk nak letak dekat kuda yang lain sebagai jadi bakar. Nak jadi bakar masuk dalam tu untuk nak biak. Ayak mani dikira dengan titik dia tu kira dengan harga dolar. Bukan dolar, bukan $1, $2, puluhan ribu dolar, dan ada sampai juta. Sampai teratur. Jadi kalau kuda tu putih pula, lawa pula, mahal, disebut pula kuda paling mahal pada waktu tersebut, kudanya beliau. Maksudnya bukan biasa-biasa orang ni. Tapi dunia dalam hati dia tidak dalam hati. Itu maksud mereka tidak tawaghul, inhimak fi lazzatid dunya, tidak tenggelam dalam kelazatan dunia dengan maksud tersebut. Kemudian lagi apa dia? Wali mesti alim. Dan disebutkan tadi kalam mattaqadallahu waliyan mattaqadallahu min waliyin jahilin. Allah Ta'ala tidak mengambil wali yang jahil. Dan kalau Allah mengambil seorang wali yang jahil pun, Allah akan alimkan dia. Allamahu, Allah akan alimkan dia dan jadikan dia alim. Kemudian dia mesti beramal dengan ilmu. Sebab itu kata Imam Abu Yazid Bustami, kalau kamu melihat seorang lelaki yang diberikan dengan karamat, boleh tarabba' fil hawa, bersila di atas langit. Kamu kita jalan-jalan tengok ada orang duk bersila ke atas udara. Oh, kemahan.
Fala tahtadu bihi, jangan kamu ikut dengan dia. Jangan kamu ikut dengan dia lagi hatta tanzuru kaifa tajidunahu, sehingga kamu dapati bagaimana dia punya keadaan indal amri wan nahi, dalam urusan larangan Allah dengan suruhan Allah. Dia buat dak yang Allah Taala suruh, dia tinggal dak yang Allah Taala larang. Kalau dia tak buat yang tu, maka dia jaga hudud ataupun jaga hak yang telah Allah Taala letakkan dan menjaga adab-adab syar'iyah atau syariah. Kalau dia jaga adab-adab tersebut, faqtadu bih, ikut dia. Tapi kalau tak jaga, hadza maghrur, ini orang yang menipu saja, jangan tertipu dan menipu orang nanti. Sebab tu diceritakan bahawa satu hari Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami sami'a bi rajulin ushtuhira bil wilayati waz zuhdi. Laki ini orang yang masyhur dengan kewalian, dengan zuhud. Imam Abu Yazid Bustami dengar cerita tadi. Famasya ilaihi fi ashabih, maka dia pun bawa kawan-kawan dia, anak-anak murid dia, Nabi jumpa dengan Tok Wali. Jadi ni adabnya orang kita dulu. Kita kalau dengar cerita pasal ada seorang wali, orang saleh duduk di satu tempat, elok pergi melawat dia. Kalau ada keperluan dan apa ni. Tapi jangan melawat kerana nak test. Jangan melawat nak test. Buat nak tengok dia Tok Wali betul ke tak? Ada itu. Ini yang cerita Imam Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Ibnu Usrun, Abi Usrun dengan apa ni seorang lagi nama apa? Ibnu Saqa. Tiga orang ni Al-Imam Abdul Qadir Jilani mazhabnya Hanbali, Sayyidul Muhaqqiqin fi zamanih wa fi zamanina al-an. Sampai sekarang kata ulama, pangkat kewalian kutub beliau tidak gugur sampai sekarang. Ada 4 orang yang pangkat kewalian kutubnya tidak gugur, masih kutub sampai lah. Kutub ni nama peringkat wali, ini ketua wali pada waktu tersebut. Dia sampai lah tak gugur lagi, masih lagi. Siapa dia? Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Sidi Abdul Karim Ar-Rifai, Sidi Imam Ar-Rifai, kemudian Sayyidi Al-Imam Al-Badawi, Sayyidi Ahmad Badawi, dan yang keempat Sayyidi Al-Imam Ad-Dusuqi radhiyallahu anhu. 4 orang. 2 orang di Mesir, 2 orang lagi, seorang di Iraq, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Al-Imam Abdul Qadir Jilani juga di Iraq. 2 orang di Iraq, 2 orang lagi di Mesir. Jadi Sidi Abdul Karim Rifai yang dalam hadis yang ceritakan kisah yang masyhur pada tahun 500 lebih, berlaku peristiwa yang luar biasa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yang keluar tangan Nabi daripada maqam, salam dengan dia. Dan cerita tadi mutawatir. Ulama tulis kitab semua. Saya tak lupa nak bawa kitab. Cerita pasal keramat beliau. Dan yang duduk dalam Masjid Nabawi pada waktu tersebut nampak jelas tangan Nabi keluar daripada maqam, salam dengan dia. Dan keramat ni mutawatir. Siapa yang ingkar, maka dia lebih kurang gila. Tak kata kapiak ni, dia gila. Sebab puluhan, malah ratusan orang tengok dan ditulis oleh ulama kitab tentang keramat tersebut. Keramat Syekh Abdul Karim Rifai. Ini keramat yang ajaib. Malah kita cerita keramat yang boleh ya? Dah zaman orang tak apa nak berani cerita bab keramat ni. Dia kata takut kena hantam. Kata cerita apa keramat apa faedah untuk umat. Habis tu apa kaitan Nabi cerita benda berkaitan dengan wali apa semua. Ini nak cerita. Baik. Jadi 3 orang ni, Sidi Abdul Qadir Jilani, Al-Imam Ibnu Abi Usrun dengan Ibnu Saqa, 3 orang ni pergi lawat seorang wali Allah Ta'ala. Siapa dia wali Allah Ta'ala tadi? Al-Imam Al-Hamadani radhiyallahu ta'ala anhu. Itu tak jelas? Al-Hamadani. Jadi bila mana mereka 3 orang ni berpakat pergi, maknanya dalam riwayat kata dia tak pakat, kebetulan jumpa tengah jalan, dan kemudian pakat-pakat kata nak pergi ke mana? Kata kita nak pergi jumpa dengan Al-Imam Al-Hamadani, wali min awliyaillah. Katanya dia kutub pada waktu tersebut. Jadi 3 orang kata kita pergi lawat. Dalam perjalanan pakat duk sembang, kamu pergi nak lawat buat apa? Maka kata Ibnu Abi Usrun, saya ni nak pergi tanya satu soalan dekat dia tentang fiqh, tapi saya tak tahu dia nak jawab apa.
Saya tak tahu jawapan dia tu macam mana. Maksudnya sama ada memuaskan hati ataupun tidak. Bertanya pula kepada Ibnu Saqa, kamu pula nak pergi buat apa? Kata Ibnu Saqa, saya pergi nak jumpa dengan dia, saya tanya satu soalan. Soalan ni memang payah. Dan saya yakin dia tak boleh jawab. Tu dia. Pergi tu nak test. Dia mesti tak boleh jawab soalan ni. Oh, kebah. Lepas tu tanya ke Imam Abdul Qadir Jilani pula. Sayyidina Abdul Qadir ditanya kepada dia, kamu pula nak pergi buat apa? Saya tak ada apa nak tanya. Dia kata, saya pergi nak sambung silaturahim saja. Nak sambung silaturahim dengan para wali Allah Ta'ala, dengan adab dia. Sampai-sampai saja di rumah Al-Imam Hamadani, dia tak bagi masuk lagi. Dia tunggu kat luar rumah lama. Tunggu sampailah, kata dalam riwayat hampir Zuhur, pergi pagi, kat Zuhur baru dia buka. Dia buka pintu, muka dia marah. Lepas tu dia tengok 3 orang ni, dia kata, masuk. Maka masuk 3 orang. Lepas masuk, tak ada nak duduk lagi. Terus alim ni, Al-Imam Hamadani kata terus kepada Ibnu Abi Usrun. Ni kali pertama jumpa. Terus dia kata, kamu Ibnu Abi Usrun, kenal? Kali pertama jumpa. Nah, ni bukan ada Facebook zaman tu, kawan ni follow kawan ni, kawan ni follow kawan ni. Kamu Ibnu Abi Usrun. Kamu main nak tanya soalan dekat saya. Dan kamu ingat, jawapan yang saya bagi mungkin tidak memuaskan hati. Soalan yang kamu tanya, jawapan dia ada dalam kitab sekian. Jawapan dia begini. Habis. Kamu pula Ibnu Saqa. Tengok tunjuk Ibnu Saqa apa. Kamu main nak test aku. Kamu kata aku tak boleh jawab soalan. Soalan tak tanya lagi ni. Semua tak keluar apa lagi ni. Dia jawab lah siap. Kamu pula nak tanya soalan kat aku dan kamu kata aku tak boleh jawab. Ni jawapan bagi soalan kamu, kitabnya sekian, fulan kata. Dan kata dia kepada Ibnu Abi Usrun, wahai Ibnu Abi Usrun, kamu kurang ada. Kamu nanti akan disibukkan dengan apa ni, dengan kerajaan, dan kemudian kamu akan lebih disibukkan dengan keuangan daripada kamu disibukkan dengan ilmu. Imam Ibnu Abi Usrun bukan orang biasa, faqih dalam mazhab Syafi'i, dan syarahkan Tanbih 20 jilid kalau tak salah dia. Kitab Tanbih Al-Imam Syirazi 20 jilid beliau syarah. Alim kabir. Tamam? Tapi diceritakan beliau menjadi menteri keuangan pada waktu tersebut, menguruskan harta wakaf, dan juga ini menyebabkan beliau sibuk dengan keuangan, di mana disebut oleh Sayyidi Hamdani. Ni waktu dia pun masih muda, waktu mengaji lagi. Tapi dah disebut dah oleh Sayyidi Hamdani bahawa dia akan jadi orang yang sibuk nanti dengan urusan keuangan negara berkait dengan wakaf umat dan seumpamanya, tapi masih lagi tetap dengan keadaan yang baik. Dia masih menguruskan tentang umat. Cuma dia disibukkan dengan harta tadi, dengan perkara tersebut daripada ilmu. Maksudnya kurang dah dari segi kalau ikut bahasa tu madrasahnya dan seumpamanya. Manakala kamu pula Ibnu Saqa, kamu main nak test aku, dan kamu kurang adab dengan aku, dan aku melihat di dalam tubuhmu ini penuh dengan api kekufuran. Itu dia, api kufur. Manakala kamu pula Abdul Qadir Jilani, anakku, kamu datang untuk menyambung silaturahim dengan kami. Moga-moga sambungan tersebut bersambung, dan kakimu nanti akan berada di atas tengkuknya para wali. Maksudnya kamu akan jadi ketua para wali zaman kamu. Nampak ini berkat doa para wali yang dulu pada zaman sebelum tu kepada wali yang selepasnya, dan berlaku seperti tersebut. Ibnu Saqa disebutkan oleh Al-Imam Ahmadani bahawa beliau dalam badannya tadi dipenuhi dengan api kekufuran. Diceritakan beliau setelah mana besar jadi alim kabir, dilantik oleh kerajaan pada waktu tersebut untuk menghadapi dengan puak-puak, kalau kata Kristian dan seumpamanya, dia yang akan berdebat dengan mereka. Ini orang yang kuat debatan, maksudnya dia punya hujahnya mantap. Jadi satu hari dia dihantar ke satu negara di barat. Sampai di negara tersebut, urusan dia dengan urusan tadi lah, untuk perdebatan dan juga untuk perbincangan tentang agama. Dan dia alim besar pada waktu itu. Tapi dia jumpa dengan seorang perempuan di negeri tadi, dan dia jatuh cinta dengan perempuan itu, nak nikah. Tapi perempuan tu Kristian. Malam tu dia pergi rumah perempuan tu, jumpa dengan mak ayah perempuan tu. Mak ayah perempuan tu kata, macam mana kami nak pergi menikah orang Islam, dia Kristian, kami tak bagi dia masuk Islam.
Dengan syarat hang masuk Kristian baru boleh kahwin dengan dia. Maka dia masuk Kristian pada malam tersebut, keluar daripada Islam dan mati dia dalam keadaan Kristian. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan cerita bohong. Cerita ini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Hadisiyah pada hujung kitab. Ada kisahnya pendek dan dikisahkan pula oleh para masyayikh yang lain. Jadi saya nukil daripada kitab Al-Imam Al-Syekh Al-Habib Zain bin Sumit radhiyallahu ta'ala anhu warḍah dalam kitabnya Fawaid Mukhtarah yang disusun oleh murid beliau Syekh Husain Habib Husain hafizahullah ta'ala. Jadi ni antara perkara-perkara yang kita kena jaga-jaga sungguh. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Jadi ni cerita ni seorang Al-Imam Abu Yazid Bustami pergi nak lawat dengan seorang yang disebut sebagai wali. Maka dia pun pergilah dengan anak-anak muridnya, fadaqala alaihi fi masjidin, maka dia pun masuk dalam masjid, tengok tok wali itu duduk dalam masjid. Fara'ahu qad tanakhama fi qiblatil masjid. Tiba-tiba dilihat orang lelaki ni yang dikatakan wali tadi buang kahak ke arah kiblat masjid. Duduk dalam masjid, buang kahak pula. Masjid zaman dulu tak ada ni hasir, tak ada kita apa ni sejadah macam kita lah ni. Tak ada lah kapet macam lah ni. Dulu ada pasiak tanah lah, pergi ludah ke kiblat, tui ludah dengan kahak dia. Tengok-tengok yang tu, falam yusallim alaihi. Imam Abu Yazid Bustami tak kata salam dengan dia, salam pun tak, terus pegang kawan-kawan dia tu balik. Kata beliau, irji'u fa inna Allah lam ya'man hadha ala adabin min adab syari'atih. Ini orang ini Allah Ta'ala tidak aman dengan dia dengan adab syariat. Fa kaifa ya'taminuhu ala asrarih. Maksudnya orang ni adab syariah pun dia tak jaga. Macam mana dia nak jaga sirnya Allah, rahsia-rahsianya Allah kalau dia jadi wali? Oh, tak dia jadi wali. Balik dia pada apalah itu Imam Abu Yazid Bustami. Dia pun tok wali besar juga. Kita tu salah buat gitu. Pipi tengok lagi nampak sikit je. Ada sebahagian kena awliya Allah Taala yang dilakukan tadi ni. Jangan digunakan kalam Imam Abu Yazid Bustami sebelum lihat siapa yang menyebut kalam tadi. Yang menyebut tadi Imam Abu Yazid Bustami, bukan kita. Jadi kalam tadi untuk dilihat bagaimana adab syariah orang tersebut kalau kita telah mencapai kedudukan ataupun kemampuan seperti Imam Abu Yazid Bustami. Tapi kalau tak sampai kemampuan tersebut, berbaik sangka. Mungkin dia tersilap, mungkin tak sengaja, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Tamam? Tapi yang dimaksudkan oleh Sidi Abu Yazid Bustami di sini karena kedudukan beliau sebagai wali juga yang besar, dan kemudian beliau ingin menunjukkan kepada para muridnya wali mana yang patut kamu ikuti. Maksudnya jangan hanya sekadar kamu dengar saja dia wali dan seumpamanya tapi tidak mengikuti syariat agama Allah pada zahirnya, maka sepatutnya diambil perhatian perkara tersebut. Baik, kalaupun kamu tidak mau ikut, maka cukup sekadar kamu berpaling daripadanya dan tidak mendekati. Jangan sampai kamu tersilap ucapan dengannya, tersebut dengan perkataan yang tak sepatutnya disebutkan, menyebabkan kita nanti akan jadi telah menyakitkan salah seorang daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan faqad qila min syartil wali an yakuna mahfuzan. Di antara syarat wali mesti mahfuz. Apa dia makna mahfuz? Mahfuz maksudnya an yahfazahu Allah min tamadihi fil ma'siyah. Allah jaga dia daripada dia tenggelam dengan maksiat, dengan diilhamkan kepadanya taubat dengan segera. Maksud taubat dengan segera dalam tempoh 6 jam setelah melakukan maksiat, dia akan cepat taubat. Kalau dia masih tidak taubat lagi, kata sebahagian ulama, fa in lam yatub qabla faraghi ma dzukir. Kalau dia tidak bertaubat sebelum selesai 6 jam tersebut, falaisa biwaliyin, maka dia bukan wali, bal huwa maghrurun, bahkan dia ni orang yang tertipu sebenarnya, dia bukan wali. Jadi kalau wali dia mahfuz, kalau nabi dia maksum. Itu beza nabi dengan wali. Al-anbiya ma'sumun wal awliya mahfuzun. Tamam? Batu bila mana beza dia apa dia maksum dengan mahfuz? Maksum maksudnya tidak berlaku langsung dosa kepada mereka. Takkan berlaku dosa kepada mereka. Mereka takkan buat dosa. Manakala mahfuz,
Boleh jadi tak buat dosa? Mungkin tak buat dosa? Mungkin. Lepas tu ditanya kepada Al-Imam Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, adakah wali boleh melakukan zina? Boleh tadi bukan dengan makna halal bagi dia buat zina, tak. Adakah mungkin wali melakukan zina? Maksud mungkin akan wali berzina? Kata Sayyidina Al-Imam Al-Qushairi, ya mungkin. Mungkin maksud dia mungkin akal berlaku. Maksudnya tidak akan jadi bercanggah dengan akal kalau wali berzina, boleh jadi. Tapi mereka akan cepat bertaubat kepada Allah. Diberikan oleh Allah dengan ilham untuk cepat mereka bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi bukan dengan makna wali takkan buat dosa langsung, tak, mungkin buat dosa. Mungkin maksudnya bukan bila kita sebut mungkin tadi, janganlah kita kata wali pun berdosa. Sabar dulu. Kalam tak daki. Kalam tu tak halus. Kalau dengan wali kita kata wali boleh jadi tak dia buat dosa? Boleh jadi. Tapi Allah jaga. Jaga dengan apa maksud? Jaga tidak buat dosa, satu. Jaga kalau buat dosa cepat taubat. Itu dua. Itu maksud jaga. Kalau Nabi maksum. Nabi boleh buat dosa? Mustahil. Dia tak mungkin. Boleh jadi tak Nabi berzina? Mustahil. Tanpa sebut macam tu haram hukum dia menjadi kafir. Faham? Boleh faham beza di antara Nabi dengan wali. Ni azan dulu kan macam mana? Kan terus. Terus kan? Terus. Sikit je, saya tak mau banyak-banyak pun. Dia kali banyak-banyak. Lama tak marah. Ya Allah tolong kata, noh kami. Baik. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang bermusuh dengan waliku, kata Nabi, kata Allah, bukan kata Nabi ni. Nabi menukilkan balik. Nabi menyebutkan balik kalam Allah. Ini hadis qudsi. Ini Allah mewahyukan kepada Nabi, diucapkan dengan kalimahnya Nabi. Dia beza dengan Quran. Quran Allah mewahyukan kepada Nabi, diucapkan oleh Nabi dengan seperti yang diwahyukan. Manakala dalam hadis qudsi diwahyukan kepada Nabi, kemudian disampaikan kepada umat dengan bahasanya Nabi, dengan takbirnya Nabi sendiri. Maka disebut faqad adzantuhu bil harbi. Maka adzantuhu ay a'lamtuhu bil harbi. Jadi aku akan i'lankan dan aku akan maklumkan kepada mereka dengan harb. Harb dengan makna apa dia? Ay bilazimihi. Bilazimihi dengan lazim kepada harb apa dia? Al-halak. Maksudnya hadis ni maksudnya apa dia? Kalau kita terjemah, kalau kita jumpa orang terjemah, siapa yang bermusuh dengan waliku, maka aku akan maklumkan kepadanya dengan kehancurannya. Ada juga orang terjemah, maka diizinkan berperang dengannya. Jadi dengan makna lazim bagi berperang apa dia? Akan hancur, dia akan rosak binasa. Maknanya yang menyakiti wali Allah Ta'ala telah disebut oleh Allah bahawa mereka ini akan hancur. Sya'a au aba. Nak tak mau hancur. Apa? Sama ada hancur tadi pada sudut zahir atau lebih berat lagi hancurnya maknawi. Hancur batinnya. Hilang syuurnya, hilang kasihnya dengan para wali Allah Ta'ala. Sifat main-main dengan para wali Allah Ta'ala. Tamam? Jadi dimaksudkan dengan memusuhi para wali tadi, bertentangan dengan wali tadi, kata para ulama, bukan dengan maksud kita tidak boleh muqasamah dengan wali. Maksudnya kita kadang ada orang bertengkar di kampung, dia ada seorang tok wali, ini wali besar, tapi ada masalah sikit dalam bab tanah, contohnya dengan tok wali itu. Mana nak tahu? Jadi tok wali ni pun, ini orang tahu ni orang soleh. Orang soleh pun ada banyak juga. Ada yang garang, ada yang jenis lembut dan seumpamanya. Ada tok wali yang jenis garang, hanya jenis garang. Jadi berlaku sikit pertembungan dengan tok wali tadi pada sudut hak dia, contohnya. Baik, adakah dilarang dalam bab ni? Kata ulama tak, bukan sebab tu. Bukan tu maksudnya. Yang dimaksudkan adalah pertentangan dia pada kewalian. Contohnya kita menyakiti dia dengan kewalian. Maksudnya kita kata, hadza laisa biwali. Ini bukan wali Allah Ta'ala. Ini orang yang bohong. Lepas tu pergi sebut pula nama wali-wali tersebut dengan nama-nama yang dia ubah sampai jadi buruk nama tersebut. Tamam. Al-Imam Ibn Al-Arabi, Syekhul Akbar, disebut Ibnu Adabi. Adabi dia kata tu, Adabi goreng sedap semua tu. Main-main. Hang tak suka,
kamu tak mau kamu benci ataupun kamu tak berkenan dengan pandangannya beliau dalam satu pandangan, tidak bermakna kamu berluasa untuk kamu nak mengutuk kepribadian dan kemuliaan beliau. Karena bukan satu orang ulama yang kecil menyebutkan tentang kewalian beliau. Sama? Ini buruk adab sebahagian orang di kalangan kita yang tidak dididik oleh para masyayikh, tidak dididik oleh para guru. Dengan perjalanan hidup mereka menyebabkan mereka jur'ah, tatawul 'ala ulama. Nih, lidah mereka laju untuk nak kata dekat para guru dan para alim dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan perkara tersebut. Jadi kalau kamu nak mukhasamah dengan aulia hanya dengan sebab hak kebenaran, kamu nak mempertahankan kebenaran, contohnya kamu tak setuju dengan pandangan wali ini mengeluarkan pandangan sekian, kamu pun keluarkan kitab menolak pandangan tersebut, sila, tidak ada masalah. Karena itu memang dituntut dalam agama untuk kamu mempertahankan kebenaran. Sama? Tapi jangan sampai kamu menidakkan kewalian dia. Sebab tu tengok macam mana adabnya ulama dengan Sayyidi Al-Imam Abdul Qadir Jilani. Bighaddin nazar, tutup pandangan kita dengan pandangan yang kata dia kafir dan seumpamanya. Ada sinfi minal ulama. Itu hanya sebahagian daripada ulama. Baik, kenapa tolak lagi dua ulama yang tawakuf dengan ulama yang kata boleh, yang kata dia ni wali Allah Ta'ala? Awak nak baku sampahkan dua pandangan tu pula? Nampak ni, faham ni bapak-bapak semua, bapak-bapak di Indonesia Allah ini. Ha? Ayah-ayah, ibu-ibu faham? Faham tak kita punya pembincangan ni? Ha. Pernah dengar nama Imam Ibnu Arabi? Ibnu Arabi As-Sufi At-Tai radhiyallahu anhu, pengarang Futuhat Makkiyah. Ya, Futuhat Makkiyah. Sayyidul Muhaqqiqin disebut oleh para ulama, Sayyid ahli haqiqah, ketua para ahli haqiqah. Untuk mengaji makrifat dan seumpamanya. Cuma hak jadi makrifat sesat, hak duk ambil kalam-kalam beliau tadi ni, tu mereka tidak ada guru, ambil dengan ambilan sendiri, tidak dengan guru. Aulia-aulia Allah Ta'ala, Imam Amir Kabir, Sayyidul Syekhut Tahqiq juga mengakui kewalian dan keagungan Al-Imam Ibnu Arabi dan seumpamanya. Tanpa yang dilarang, kata tengok di sini, saya baca sikit ni. Dia kata apa? Ini baca tadi tak tanda, betul ni hilang kan? Baik, tak apa, nanti jumpa boleh insya-Allah. Ada kalam dalam ni. Kita tak ada masalah mukhasamah dengan aulia dalam dengan hak kebenaran. Tapi yang dilarang adalah dengan kita menidakkan kewalian ataupun menafikan kewalian bagi wali Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu yang dilarang, kata ulama. Baik. Sebab tu disebut di sini kata apa? Sebahagian arifin menyebut iyyaka wa mu'adata ahli la ilaha illallah. Jaga-jaga kamu daripada kamu bermusuh dengan ahli la ilaha illallah. Siapa-siapa pun, buat ayah semua kena beringat sungguh-sungguh. Beringat sungguh-sungguh yang saya sebut ni. Jangan bermusuh dengan siapa pun yang mengucapkan la ilaha illallah. Siapa saja. Kita lah beza politik. Hak kawan tu la ilaha illallah juga. Kita musuh dia tu supaya dengan dia keluar pada agama. Hati-hati. Iyyaka wa mu'adata ahli la ilaha illallah. Jaga-jaga kamu daripada kamu bermusuh dengan ahli la ilaha illallah. Fa inna lahum minallahi, kata Arif ini, wali Allah Ta'ala ni, karena bagi mereka di sisi Allah al-wilayata al-ammah. Karena ahli la ilaha illallah, yang mengucap la ilaha illallah siapa dia? Mukminin, orang beriman, orang Islam. Karena mereka di sisi Allah adalah mendapatkan kewalian umum. Dia pun wali juga sebenarnya, dia wali am. Sebab tu antara syarat wali dalam kahwin, mesti ayah dia tu Islam. Betul? Dia Islam baru dia boleh jadi wali. Wali am. Tu kita orang tua kita duk melawak kan. Saya wali ke? Wali ke anak saya. Wali ke anak perempuan saya. Wali dia tu. Ingat senang nak dapat pangkat wali. Waliyun am. Ada kedudukan di sini tadi. Wa hum awliyaullah. Wa in akhta'u wa ja'u biqirabil ardi qataya la yusyrikuna billahi syai'a. Mereka juga walinya Allah Ta'ala yang la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Maka dia juga ahli la ilaha illallah ni adalah wali am bagi Allah.
Kenapa? Karena kalau mereka datang kepada Allah dengan segunung dosa, biqirabil ardi qataya, maksudnya sepenuh bumi ini dengan dosa, la yusyrikuna billahi syai'a, tak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, fa innallaha ta'ala yatalaqahum bimithliha maghfiratan, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan maghfirah, keampunan. Allah boleh bagi keampunan kepada mereka walau datang dengan dosa satu dunia sekalipun. Dosa dia sebesar bumi, penuh sebumi, bukan besar kampung limbung. Kalau kita dosa kita besar, kalau kumpul dosa kita dalam timba, susun daripada awal kampung, daripada jalan Langgak tadi dekat Langgak tu, susun sampai ke kampung limbung, penuh pula tepi-tepi jalan tu. Orang tanya ni timba siapa ni? Dosa saya. Agak-agak besar mana dosa dia? Kalau penuh dosa tu dari timba tu, penuh dengan dosa dia. Dikumpul daripada Langgak sampai ke kampung limbung ni, penuh sampai ke tu dalam benda-benda. Agak-agak banyak mana dosa dia? Ni kalau dosa sepenuh dunia. Bayang itu. Kalau dia mai, kalau Allah tak minta ampun dengan Allah, dia tak syirik dengan Allah dengan sesuatu, Allah boleh ampun semuanya sekali. Jadi maksud dia apa dia? Dia pun layak juga mendapatkan dengan kewalian tersebut. Jadi jangan main-main. Kita jangan sebut dekat orang lagi. Tinggallah. Jangan sebut dengan kalam laknat, dengan kalam kufur, kata ke orang ni tidak beriman, kata-kata dan seumpamanya. Hati-hati. Kalam-kalam tadi kalam bahaya. Kalam-kalam tadi kalam yang boleh menyebabkan tercalarnya hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat bergaduh, bertembung hanya disebabkan kerana perkara yang pijis. Perkara kecil sahaja kadang menyebabkan dia mengkafirkan sahabatnya, menidakkan sahabatnya, mengeluarkan sahabatnya daripada agama dan seumpamanya. Kena hati-hati. Tamam? Sebab tu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan, siapa yang menyakiti seorang mukmin, faqad adzani, maka dia telah menyakitkan aku. Wa man adzani faqad adzallah, siapa menyakitkan aku maka dia menyakitkan Allah. Wa man adzallaha ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang menyakitkan Allah maka siaplah tempat dia dalam api neraka Allah Taala. Ada satu cerita yang diceritakan oleh Al-Imam Jurdani, anna Jirjis, Sayyidina Jirjis alaihi salam kana min anbiya'i Bani Israel. Al-Imam Sayyidina Jirjis, salah seorang nabi Bani Israel, namanya Jirjis, atau Jarjis. Jadi Nabi Jarjis, dia ni nabi daripada nabi-nabi Bani Israel. Dan pada zaman beliau, kana fi zamanihi malikun kathiral fasadi, ada seorang raja yang banyak buat jahat. Famana Allah Ta'ala anhul matar, dan Allah menghalang negeri raja tadi daripada hujan turun. Bahkan kerana zalim, jahat sangat ni, Allah halang negeri itu daripada turun hujan. Hatta ashrafa huwa wa man ma'ahu 'ala al-halak, sampai hampir dia nak mati dah raja tadi. Farakiba fi askarihi hatta ata ila Jirjis, maka dia pun naik kapal, rakiba fi askarihi, naik kapal ataupun naik kenderaan lah, sampailah ke tempat Imam Sayyidina Jirjis, Nabi Allah Jirjis menunaikan ibadah di tempat tersebut, di Sauma'ah dia. Sauma'ah ni tempat ibadah Sayyidina Jirjis. Dan Sayyidina Jirjis membanyakkan orang yang banyak tasbih dan banyak takdis. Subhanallah, alhamdulillah, ucapnya macam tu. Maka dikata oleh raja ni, ya Jirjis, inni uhmiluka risalatan ila rabbik, saya datang ni bawa risalah kepada Tuhanmu, wahai Jirjis. Qala lahu Jirjis, wa ma hadhihi risalah, apa risalah yang kamu bawa? Ar-risalah maknanya apa risalah? Maknanya risalah maknanya ni apa ni, pengutusan maksudnya, ataupun pengutusan ni, kertas surat. Saya bawa main surat, saya bawa main pengutusan kepadamu ya Jirjis. Nak tasrih ke risalah? Baik, jadi Sayyidina Jirjis kata, apa dia risalah tu? Tolong ceritakan. Qala taqulu li rabbika ya'tina bil matar, maka kata raja ni, bagi tahu kepada Tuhan kamu, tolong bagi tahu kepada Tuhan kamu, tolonglah bagi hujan kat kami, kata dia. Wa illa adaituhu adhiyatan yasma'uha sairul bashar, kalau tidak
aku akan sakitkan dia. Woi, kemah ni. Raja ni, kawan pun zalim. Aku akan sakitkan dia sehingga kesakitan tadi didengar oleh seluruh manusia. Wih, kemah. Fama mana'ana al-matar ghairuhu. Nama? Fama mana'ana al-matar ghairuhu. Tidak ada yang menghalang hujan turun tadi melainkan dia. Jadi maksudnya kalau dia tak mau bagi, saya akan sakitkannya. Woi, kemah. Sayyidina Jerjis masuk ke dalam mihrabnya dan dia takut sungguh dengan Allah dengan ucapan tadi. Qad qarisa min khaufillahi ta'ala an jawabih. Qarisa maksudnya apa dia? Jadi macam blur sah. Qaris maksud juga jadi hampir nak jatuh, nak pingsan. Faja'ahu Jibril alaihi salam bi amrillah azza wa jalla faqala lah. Kemudian datang Sayyidina Jibril pada waktu itu. Sayyidina Jibril datang, Sayyidina Jibril kata, "Hatir risalata allati ma'ak." Bagi risalah yang raja tadi bagi tahu kepada kamu. Alal wajhi alladhi qila lak. Seperti yang dia sebutkan. Kamu sebut balik macam dia sebut. Maka kata Imam Sayyidina Jerjis, "Inni akhafu minallah 'inda maqali dzalikal qaul." Saya ni takut nak ulang balik ucapan. Nak ulang pun tak berani. Tengok ni adabnya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nak ulang kalam jahat ni pun saya tak boleh kata. Takut. Maka kata Sayyidina Jibril, "Qul kama qala." Sebut macam dia sebut. Hakadha amara Allah al-azizul muta'al. Ini yang diarahkan oleh Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Allah yang suruh sebut. Maka kata Sayyidina Jerjis, "Innahu qala illam ya'tina bil matari wa illa azaituhu adiyatan yasma'uha sa'irul bashar." Nabi ulang balik. Dia kata kalau tak bagi hujan, saya akan sakitkan Tuhan. Seperti mana dengan kesakitan yang akan didengari oleh seluruh manusia. Maka kata Sayyidina Jibril, "Ya Jerjis, Rabbuka yaqulu lak, qul lahu bimadza tu'dhihi." Maka kata Sayyidina Jibril, "Wahai Jerjis, tolong tanya balik kepada raja tu. Haduk kat luar ni. Tanya dekat dia, Allah suruh tanya. Dengan apa kamu menyakitkan aku?" kata Allah. "Dengan apa kamu boleh menyakitkan Allah? Kalau kamu mampu." Kata, ni Allah suruh tanya. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Tapi soalan ini ditanya untuk pengetahuan kita. Bukan pengetahuannya Allah, kerana Allah Maha mengetahui. Maka Sayyidina Jerjis pun pergi jumpa dengan raja tadi, disampaikan risalah daripada Sayyidina Jibril melalui Allah, daripada Allah. Faqala al-malik, maka kata raja tadi, "La qudrata li ala adiyatuhu minta maaf. La qudrata li ala adiyatihi illa min wajhin wahid." Tak ada jalan untuk saya sakitkan Allah melainkan dengan satu jalan. Apa dia jalan dia? Li'anni dha'ifun. Saya ni orang yang lemah. Saya nak buat macam mana dengan Tuhan? Tak boleh buat saya. Tapi satu jalan saja, nak bagi dia sakit. Wa innama uzi ahbabah wa man adza ahbabahu faqad adzahu. Cara nak bagi sakitnya Tuhan, sakitkan wali. Maka sakitkan walinya, maka aku telah menyakitkan Allah. Weh, dia faham. Raja zalim tapi keluar kalam hikmah juga pada mulut dia. Dia pun reti. Rupanya kalau lawan dengan para wali Allah Ta'ala, ini kesakitan berat akan dapat kepada kita. Kerana dia telah menyakitkan Allah. Maka dia kata tu cara nak sakitkan Allah. Maka kata Sayyidina Jerjis pun pergi jumpa dengan Sayyidina Jibril. Maka kata Sayyidina Jibril, "Qul lahu la taf'al fanahnu na'tika bil matar." Tengok Allah Ta'ala kata apa? Melalui lisan Sayyidina Jibril. Jibril kata, Allah sebut kepada raja tadi, bagi tahu kat dia, jangan buat macam tu. Kami akan bagi hujan kepada kamu. Jangan buat macam tu. Jangan kamu sakitkan waliku, aku turunkan hujan. Dan turun hujan 3 hari 3 malam di negeri tersebut, sehingga penuh wadi-wadi, tempat-tempat air semuanya penuh. Dan kemudian Allah mengarahkan pokok-pokok dan tumbuhan tumbuh dalam 3 hari itu. Tumbuh dalam 3 hari itu juga, tumbuh pokok. Ajaib. Falamma ra'a al-maliku dzalik, bila mana raja melihat perkara tersebut, ata ila Jerjis wa huwa fi sawma'atihi yuksiru min at-tasbih wa at-taqdis. Maka bila mana dilihat raja tadi telah melihat peristiwa tadi, dia mai balik jumpa dengan Sayyidina Jerjis dan dia pun panggil Sayyidina Jerjis.
Faqaraja ilaihi wa qala lah, ya hadha ma turidu minna. Saya kali ini saya nak Jerjis marah. Sebab takut dia buat keluar lagi kalam-kalam jahat dia. Itu dah buat keluar dah. Ni kali lagi main ni, saya nak Jerjis kata apa? Ya hadha. Tak panggil ya Malik, ya hadha. Wahai fulan. Mai buat apa lagi ni? Ha? Lima la tushghil bi mulkika anna. Kenapa kamu tak sibukkan diri kamu dengan pemerintahan kamu daripada kami ni? Biarkan kami. La tuhmiluna mithla tilkal risalah. Jangan kamu tanggungkan kami lagi dengan risalah yang kamu hantar dulu kepada kami. Saya tak mau sebut lagi benar tu. Fa inna fihi fadha'ah. Karena kalam tadi kalam yang buruk. Kalam yang kamu sebut dulu ni buruk. Tak boleh, ni mengganggu kami. Jangan ganggu kami lagi. Sibukkan diri dengan diri kamu. Ni kata Sayyidina Jerjis marah kat raja tu. Maka kata raja tadi, ya Nabi Allah. Kali tak panggillah Jerjis. Tengok orang bila masuknya adab dalam hatinya, dia akan tukar dah kalam. Dia tak panggil nama orang tu lagi. Terus sebut dengan gelar. Ya Nabi Allah. Kali ini tak main dengan Jerjis dah. Hari itu dia main, ya Jerjis. Tolong panggil Tuhan kamu. Tolong bagi tahu kepada Tuhan kamu turunkan hujan. Kalau tak turun, kami sakitkan wali ni. Tak kali ini main, wahai Nabi Allah, ma ataitu harban bal silma. Saya datang bukan nak berperang. Saya datang bukan nak bergaduh. Saya datang dengan kesejahteraan dan kebaikan. Wa qad infataha basari, telah Allah buka mata hatiku. Fa inna man 'amila al-ihsana ma'a aduwihi li ajli waliyih yajibu an tasjudal jabah li 'azamatihi. Sesuatu Tuhan yang mana man 'amila al-ihsan, beramal dengan kebaikan kepada musuhnya yang akan menyakitkan walinya, ni Tuhan yang layak disembah. Saya ni musuhnya beliau. Musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ni musuhnya Allah. Bila mana saya bagi tahu saya nak sakitkan walinya Allah, Allah bagi baik kepada saya. Bukan Allah hancurkan saya lagi. Allah bagi kebaikan. Yang penting jangan disakiti wali-wali. Maka ini tidak lain adalah Tuhan yang berhak disembah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la ma'budu bihaqqin siwa. Maka saya bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah, dan tidak ada yang disembah sebenar-benarnya melainkan Allah. Maka beriman raja tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tangannya Sayyidina Al-Imam Sayyidina Nabi Allah Jerjis radhiyallahu anhu. Hadis ini tak habis kita baca malam ini. Baru man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis dia panjang lagi. Hadis dia cerita pula man taqarraba wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba aw ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Kemudian disebut wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tamam. Jadi apa ni disebutkan hadis tadi panjang lagi. Cerita pasal siapa yang menyibukkan dirinya dengan fardu, maka dia akan dicintai oleh Allah. Siapa yang sentiasa menyibukkan dirinya, mendekatkan dirinya dengan perkara sunat, maka Allah akan mencintainya. Nanti akan diceritakan. Sehinggalah pandangannya, sehinggalah pendengarannya, sehinggalah jalanan kaki dan tangannya, melainkan kesemuanya dengan yang telah ditanggung ataupun yang telah diaturkan oleh Allah Ta'ala. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta, aku akan bagi, kata Allah. Dan kalau dia mohon perlindungan daripada aku, maka aku akan lindunginya. Ini sifat-sifat ni nanti panjang lagi sebenarnya perbahasan. Cuma malam ni mencemburui kita. Karena kalau saya panjangkan lagi, dia akan terlupa dah dengan wali dan takut dia maki untuk wali pula. Ya dulu wali panjang wali. Lapak lah ni kata dia. Kami nak makan lapak lagi apa semua, dia jumpa mic tak ingat orang. Dia terlupa hak tok wali cerita-cerita tadi, lupa habis. Jadi menjaga adab tersebut maka insya-Allah ada rezeki peluang kita mari lagi nanti ke sini. Kalau ada rezeki lagi kita datang lagi nanti insya-Allah, kita sambung hadis ni nanti insya-Allah. Tak habis rebutan lah. Tapi nak janji tu kena bincang lagi kan. Kena bincang insya-Allah. Baik. Jadi itu perbahasan sikit daripada makna kewalian, dan juga moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita adab dengan para wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ni kalau di zawiyah, di pondok, saya baca semua ni, satu-satu baca. Tapi ni malam ni walaupun baca kitab juga, tapi saya gunakan dengan format
lebih kurang ceramah juga lah. Lepas tu saya langkah-langkah juga, baca sikit, tinggal sikit. Tapi kalau di pondok saya baca semua, satu-satu baca, telinga i'rab dia semua sekali. Di malam ni kalau di i'rab pula, terlupa juga dengan Tok Wali tu lagi. Begitu telinga i'rab, pakcik kata, dia nak cerita apa sebenarnya ni? Last kali masuk ke i'rab ni. Jadi apa ni, insya-Allah ada rezeki peluang kita sambung lagi nanti perbahasan. Karena penting perbahasan hadis berkenaan dengan wali Allah Subhanahu wa taala ini. Karena zaman sekarang zaman memerlukan kita untuk beramal dengan adab nabawiyah, adab kenabian. Bagaimana Nabi telah tunjukkan adab dengan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan sayyidu al-kaunain was-saqalain, ketua para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Kaunain was-Sakhalain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih lagi. Sebab tu kena doa kepada Allah agar kita dikurniakan dengan adab, agar diberikan kita dengan tata susila, dan juga menjaga ucapan kita dengan sesiapa sahaja, siapa saja. Sebab tu kata guru saya yang mulia Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala, kata beliau, kalau kita nak melakukan kebaikan kepada siapa sahaja, anggap setiap orang yang kita jumpa tadi adalah Khadir, Nabi Allah Khidir alaihi salam. InsyaAllah kita buat baik dengan orang. Anggap semua ni adalah ketua para wali. InsyaAllah kita akan buat baik dengan orang. Sebab kita tak tahu, kita nak kata tadi ni tak tahu siapa dia. Tahkah waktu tu dia telah diangkat oleh Allah jadi wali pada waktu kita duk kata tu. Kita jam kita. Jadi macam mana kita nak jaga lidah kita daripada kita duk kata kau. Sangat kita nak kalau kita nak bertentang pandangan dengan seseorang disebabkan kerana kita tak setuju, ya terpulang. Kerana apa? Benda tu benda yang terbuka, dalam masalah apa. Tapi jangan sampai kita menidakkan, jangan sampai kita memperendahkan, jangan sampai kita mempermainkan, dan jangan sampai kita menafikan kewalian seseorang tersebut ketika mana seorang tadi yang mengetahui diri dan peribadinya tadi hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hati-hati. Kalau kita hati-hati, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan kalau tidak hati-hati dengan lidah kita, takkan selamat kita dan di dunia dan juga di akhirat. Karena kita takut nanti kita akan telah bermusuh dengan salah seorang daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Takut kita bermusuh dengan salah seorang walinya Allah. Lepas tu kata guru saya, jumpa siapa saja pun agak-agak nak marah sikit je, Nabi Khidir apa ni? Insya-Allah kita tahan. Lebih jalan main-main hon kita. Pin. Kita buka tingkat. Bodoh kata kat dia. Tak, sebelum kata bodoh tu, turun tingkat balik, naik tingkat balik, Nabi Khidir apa? InsyaAllah tahan kita daripada kata bodoh. Kerana Nabi Khidir faham ni. Kerana Nabi Khidir kan saja nak uji. Mana kita nak tak gitu. InsyaAllah kita akan sabar tu. Tapi yang ni selalunya hak sembang pun terlupa. Ni hak cerita ni pun lupa juga. Bila jadi benda ya, lupa. Tapi lepas tu ingat balik. Lepas kata-kata tu, duduk senyap sat. Teringat balik. Kita serta ke orang, kita pun lupa. Biasa manusia. Jadi kena ingat selalu sampai jadi sajiyah. Guru-guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh, Maulana Syekh Allah SWT Syekh Sa'ad Jawish rahimahullahu ta'ala, saya pernah naik kereta dengan dia, Syekh Sa'ad Jawish, daripada Al-Azhar balik ke Hayu Asyik, dia Hayu Sabak. Dalam kereta tu, anak dia bawa kereta. Anak dia hari ni kahwin dengan orang Melayu, orang Kuala Lumpur. Syekh Sa'ad Jawish ni muhaddis, ulama besar hadis, wali min awliyaillah, wali Allah Ta'ala, lembut orangnya, cucu Nabi kita Muhammad SAW. Di tengah naik kereta tu, ada motor mana atau mai potong, tak ada signal apa dah, Arab mana ada signal, berang terus pergi depan kereta, dia maki, akhlak betak, kenapa semua akhlak betak, Arab saya akhlak betak dia runtuh rumah. Rumah dia kan jenis bangunan tingkat, kalau sebut runtuh rumah, bahaya. Kita kalau runtuh rumah kata ni maki apa ni, tak padu pun. Orang Kedah maki dia padu lagi. Cakap runtuh rumah apa kita apa powernya, tak ada power pun kata. Tapi Arab bahasa dia kalau ikhlik betak tu maksudnya habis. Ya benakal, wahai anak anjing, buat itu orang. Kata macam Syekh Sa'ad duduk tepi. Saya tengok Syekh Sa'ad ni. Khalas kata. Khalas. Cukup. Maafkan dia. Cukup. Khalas. Saudara main, saudara berkelahi. Kawan tu pun maki kat atas betul. Perang-perang mana dia pun berkelahi kat buka tingkat kelih mulut lah. Saya kata khalas. Cukup. Saya itu yang saya kata. Masya-Allah.
Tu saya duduk naik kereta dengan para guru saya. Bila naik dengan mereka, jarang saya tengok mereka maki orang. Hatta kalau anak muda duduk wikang wili depan mereka pun tak kata. Kita kalau anak muda wikang depan kita, dia tahan tekan-tekan mampu. Kalau duduk wili dia kata pakai mampu. Dia kata budak ni tak lama ni. Aku balas sebut ya. Cara tu macam dia Atuk Ali juga lah kan. Dia kata aku balas sebut ni, kalau sebut jadi lagi. Banyak kali dah dia kata. Ada sebut itu tak. Saya tengok guru-guru saya bila naik dengan mereka, tak ada dia sebut. Tengok kalau naik wiu ya, tak kata apa. Dalam hati tak tahu doa apa kepada anak-anak muda. Nah, tu yang saya cerita di kampung saya. Nah, benda ni berlaku pada Sayyidina Ma'ruf Karqi radhiyallahu anhu minas salaf. Beliau Sayyidina Ma'ruf Karqi tengok anak muda tengah duduk bergembira tepi pantai, tepi sungai Dijlah. Sungai Dijlah di mana? Di Iraq. Ha? Jadi duduk sungai Dijlah. Ramai orang baca Dijlah, Dijlah, kasrahkan dan Dijlah. Jadi sungai di tepi tu duduk main gitar, main alat muzik, minum arak, ada perempuan menyanyi-nyanyi. Maka anak-anak muda, anak-anak murid kepada Sayyidina Ma'ruf Karqi datang kepada Sayyidina Ma'ruf Karqi, ni wali besar ni. Kata, wahai tuan guru, wahai tuan syekh, wahai imam, doakan kehancuran kepada anak-anak muda tadi. Tengok tu rosak dia. Macam-macam buat jahat. Perempuan, arak, main muzik, nyanyi, leka, lalai daripada akhirat. Nampak? Doakan kehancuran kepada dia. Sayyidina Ma'ruf Karqi yang kata, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihhum fil akhirah. Ya Allah, seperti mana engkau gembirakan mereka di dunia, gembirakan mereka di akhirat ya Allah. Tengok wali doa. Dia kata, ya Allah, tenggelamkan daripada sungai itu ya Allah. Keluarkan buaya daripada sungai di dalam popok kepala dia Allah. Dah, dia doa, ya Allah, seperti mana kamu gembirakan mereka di dunia. Gembira kan? Nah, tengah tu gembira tu main muzik, sonok dengan perempuan minum arak, gembirakan mereka di akhirat. Apa makna doa tu? Maknanya mereka gembira di dunia karena dosa. Ubahkan mereka bagi gembira di akhirat dengan mereka berubah jadi hamba Allah Ta'ala yang saleh dan kembali kepada Allah. Tamam? Itu doanya wali. Kita kalau doa, kalau kita tu kita tak jadi tok wali. Tu kita tak jadi tu. Bagi kita sudah nak guna doa kita tu macam nak doa kata ke orang. Apa masalah kalau kita doa baik-baik. Tu kalau kita ni Allah Ta'ala bagi 3 doa ni macam apa ni, orang panggil apa, lampu jin tu. Dia ada 3 doa, kamu nak doa apa? Tengok. Kalau saya dapat peluang 3 tu, saya akan kata tambah 3 lagi. Itu ya. Ni. Baik. Jadi macam tu insya-Allah, moga-moga Allah Taala jaga lidah kita, Allah jaga adab kita, dan dengan adab tadi tidak akan rugi sesiapa pun insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf daripada ibu ayah semua, tuan imam, tuan Bilal ada datang puasa kalau saya ada terkasar bahasa dalam ucapan. Insya-Allah ada rezeki peluang kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan kalau ada rezeki tuan-tuan ibu ayah semua hadir ke pondok saya di Peduru, pergilah jalan. Abang kata orang kami daripada Limbong ni, itu Ustaz pi. Pi jalan di Pedu pula. Tak jauh mana pun. Lebih kurang 45 minit kot dari sini. Lebih kurang lah 45 minit daripada sini. Pedu. Kampung saya. Ni anak-anak murid saya ni ada 13 orang. Ibu ni tak boleh balik 4 tahun. Ni dah 2 tahun dah. Dekat-dekat 2 tahun dah. Tak boleh balik. Besar-besar dah dia. Dia paling kecil pun umur 19 tahun. Tak paling kecil tau dia. Menggelap. Mana paling kecil ni? Izzat umur 19. Paling kecil 19. Paling tua 26. 26 paling tua ni. Semua masih anak taruna. Syarat dia tak boleh menikah. Duduk di pondok tak boleh menikah lagi. Tidak, dia bohong. Jadi apa ni doakan depa ni semua. Ni ada seorang ni apa ni duduk di Universiti Melayu UM. Dia main numpang 2 bulan, bukan menumpang, nampak uduh kan bahasa menumpang tu. Dia main mondok apa ni lebih kurang 2-3 bulan sebelum masuk balik ke universiti. Ni main daripada Jitra, main duduk dengan santri-santri yang lain. Ini ada yang keluar universiti pun ada. Universiti apa ni
Sains Islam Malaysia USIM, yang keluar daripada kuliah fizik kemudian ni fizik. Jadi macam-macam latar belakang, hafal Quran pun ada 30 juzuk, hak daripada pondok Indonesia pun ada. Dulu dia mengaji di Indonesia, pernah mengaji di Indonesia, ada yang mengaji dah 7 tahun di Indonesia. Zahid Zahid mengaji di Indonesia 7 tahun. Yang masuk dah universiti, keluar universiti masuk pondok pun ada. Jadi doalah mereka moga jadi orang yang berguna insya-Allah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang itulah kita harapkan doa daripada ibu ayah semua, dan diberikan himmah aliyah, semangat tinggi untuk mereka terus mengaji dan terus mengaji insya-Allah. Ada seorang, tidak ada 14 orang mereka. Seorang dah keluar, betul tadi keluar, tapi pada takdir Allah Taala dia ke Yaman. Ayahnya susun untuk ke Yaman, dan yang baki dia lah. Di saya dah habaq dah. Tak tentu lagi ni 14 orang ni. 13 orang ni siapa yang akan berkekalan sampai 4 tahun tu? Tak tentu. Kita boleh sembang lah, boleh lah. Dia ujian tak main lagi. Dia kalau ujian main, waktu tu nak tengok kita ni himmah kita aliyah ke tidak aliyah. Nak mengaji sungguh ke tidak mengaji sungguh. Jadi saya tak boleh balik. Handset tak ada. Semua daripada tak ada handset ni. Ni handset pondok punya. Daripada tak ada handset. Jadi tak ada lah buat TikTok ke, video ceramah dan TikTok kata alhamdulillah lah. Tidak lagi dia tengok anak murid Zawiyah ada ceramah TikTok. Ceramah tak apa, nari depan TikTok lagi gila. Alhamdulillah lah tu tak ada pun bagus dah. Kalau tidak lagi semua benda dia nak cerita. Tak. Anak-anak muda lah kan mudah pengaruh kan, tengok kawan-kawan buat TikTok, dia pun nak buat TikTok juga. Lagi dia nak jadi penceramah juga dia pun. Akhirnya rosakkan umat lebih daripada memberikan kebaikan. Moga Allah Ta'ala lindung kita dan moga Allah Ta'ala jaga anak-anak muda kita semua daripada segala perkara tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا زدنا علما ووسع رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوام وحسن الفعال قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.